Let us welcome Miriam Muhammad Noor with 7 times MDRT. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda pasti punya impian? Begitu juga dengan saya. Terfikir-fikir bagaimana untuk menggapai impian tersebut? Jom saya kongsikan 5 cara orang berjaya menggapai impian mereka. Sahabat, nombor 1. Tetapkan matlamat dan tujuan dulu. Menetapkan tujuan adalah satu perkara. Dan menggapainya pula adalah satu perkara yang lain. Contoh, menetapkan tujuan untuk menjadi MDRT. Saya sangat percaya setiap dari kita yang berada di hadapan saya ini punya impian tersebut untuk menjadi MDRT. Namun, berapa ramaikah di antara kita yang memiliki keberanian dan disiplin bersungguh-sungguh untuk mencapai impian tersebut? Sahabat, 2 perkara yang diperlukan untuk berjaya. Pertama, menentukan apa yang kita inginkan. Contoh, menjadi MDRT. Fokus dengan tujuan tersebut terhadap apa yang kita inginkan. Jangan biarkan fokus kita lari. Yang kedua, sahabat, menentukan harga yang perlu kita bayar untuk tujuan tersebut. Usaha-usaha yang patut kita lakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Ingat, perlu ada pengorbanan, perlu ada usaha yang perlu kita lakukan untuk mencapai. Bak kata pepatah, bukan senang untuk senang. Yang kedua, konsisten. Sahabat, untuk menjadi luar biasa di dalam bidang apa sekalipun yang kita ceburi, lakukan dengan konsisten. Wajib konsisten, istiqomah pada perkara tersebut sahaja. Sebagai contoh, tugasan menjadi MDRT. Tugasan kita pilih untuk menjadi MDRT. Tak boleh hika, tak boleh hilang arah, dan sebagainya. Fahami tugasan kita sebagai wakil takaful maupun wakil insurans. Kita tahu, sebagai wakil, kita perlu buat calling, kita kena present, kita juga kena bagi perkhidmatan selepas closing. Sahabat, semua perlu dilakukan setiap hari. As an agent, memang kena buat. Dan buat itu bukan kerana rasa terpaksa. Cintai setiap tugasan itu sepertinya kita mencintai perkara yang terbaik yang pernah ada dalam hidup kita. Letakkan cinta dan berikan nyawa pada tugasan tersebut. Pokoknya, melakukan hal yang dicintai dan lakukan hal tersebut dengan terbaik mungkin. Bukan separuh-separuh, ya sahabat. Terbaik mungkin. Kesungguhan yang kita katakan tiada batasnya. Terbaik. Hati, jiwa, letakkan dalam tugasan tersebut. Ingat, jangan kita berkira pada tugasan. Buat, dan terus buat. Sehingga ini sebati dalam jiwa kita, otomatik. Kita tidak perlu lagi disuruh oleh leader kita untuk buat tugasan tersebut. Tugasan apa tadi? Calling, present, servicing. Tak susah kan untuk istiqomah? Ini hanyalah perbuatan perulangan sahaja, sahabat. Lakukan setiap hari. InsyaAllah
Apabila kita lakukan, automatically kita sudah istiqomah. Seterusnya, menciptakan hubungan yang baik dan berharga. Impian kita tidak akan dapat digapai oleh seorang-seorang kita sahaja. Kita memerlukan insan-insan lain untuk membantu meraih impian tersebut. Memerlukan mentor, partner, pasangan hidup, dan lainnya. Kriteria yang perlu ada untuk mendapatkan partner dan mentor yang baik adalah satu, keserasian. Yang kedua, pengalaman. Seterusnya, nilai yang sama, kesetiaan, dan keuntungan mutual serta sebab-sebab lain yang mungkin lebih ada. Mereka inilah yang akan memastikan kita dapat menggapai impian kita. Sahabat, kita juga boleh melantik mereka sebagai pemantau dalam perjalanan kerjaya kita. Mereka juga boleh memberi banyak referensi untuk bantu kita dalam perniagaan. Nampak? Penting kan? Menciptakan hubungan yang baik dalam perniagaan. Okay? Seterusnya. Saya banyak menggunakan perkataan ingat. Kenapa ya? Ingat adalah satu perkara yang perlu kita ingat. Dalam pernikahan apa sekalipun. Hubungan yang baik dengan prospek, pelanggan harus menjadi keutamaan. Kerana kita bukan mahu berjaya untuk sekali. Seboleh-bolehnya, sepanjang kerjaya kita sebagai wakil takaful maupun wakil insurans. Ingat, menciptakan hubungan yang baik sangat perlu dan berharga. Seterusnya, pengorbanan. Sahabat-sahabat, pengorbanan adalah hal biasa. Kalau dulu setiap minggu kita sibuk dengan berlibur, bercuti, window-window shopping, ngopi, perlu dikurangkan. Banyak masa yang dihabiskan dengan aktiviti menonton drama-drama Melayu, Korea. Sekarang jauhkan atau buang terus, sahabat. Especially yang heavy-heavy. Kita ni dengan masalah dan cabaran perniagaan pun dah banyak. Ditambah pula dengan drama-drama Korea tersebut yang heavy, yang penuh masalah. Oh, pening pun. So, tinggalkan buat sementara waktu. Namun, sekali-sekala, okey sahabat. Nak release tension? Saya pula yang juga sekali-sekala. But, jangan jadi sampai habit. Seterusnya, pengorbanan seterusnya adalah kita perlu bagi tahu pada family kita yang kita sayangi, yang kita sedang berusaha menggapai impian kita untuk menjadi MDRT. Minta setiap dari ahli keluarga kita memahami dan memberi sokongan yang padu, jitu. Ingatkan kita setiap kali tentang impian kita ini. Bagi yang masih ada ibu dan ayah, bagi tahu mereka. Dan kita dalam fasa mengejar sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu MDRT. Ceritalah sikit pada mereka apa itu MDRT. Bagi mereka faham. Fahamkan mereka juga berkemungkinan kita tak dapat menumpukan kepada perkara-perkara yang lain buat sementara waktu. Mohon kefahaman. Juga mohon doa dari mereka. InsyaAllah, dengan doa ibu dan ayah, berserta usaha kita yang bersungguh-sungguh, MDRT dalam genggaman. Jadi apa yang perlu kita kuatkan, sahabat. Ingat, pengorbanan. Pengorbanan yang tiada penghujung untuk kita sentiasa berada dalam kejayaan untuk menjadi MDRT. Seterusnya, tidak pernah menyerah kalah. Beginilah kawan-kawan, tidak semua yang kita rancangkan akan berjalan seperti yang kita mahu. Semangat, turun, naik, perkara biasa.
Saya juga begitu. Sebagai contoh, target nak close setiap bulan 40K. Ada bulan terkucil juga, dapat 20K. Perkara biasa semua tu sahabat. Contoh, planning kita, setiap bulan 40,000, namun akhirnya, katalah ya, contoh, kita target pada Julai 40,000, tetapi kita dapat 20,000 pada Julai. Ogos kita target lagi 40,000, tapi masih lagi separuh yang kita dapat. Bila keadaan ini berlaku, cepat-cepat sedari. Jangan terus membiarkan diri kita, jiwa kita ada perasaan tak apalah. Sekali kita gagal untuk mencapai target kita, kita bangun, kita berusaha. Dan seterusnya apabila bulan kedua jika berlaku lagi, ia sudah mula akan berbahaya. Masuk bulan ketiga, yang ini yang kita risaukan. Kenapa? Kemungkinan ianya menjadi satu perkara yang dalam berlaku pada kita, iaitu tak apalah. Sahabat, ini adalah pertanda yang kita sedang diserang oleh satu virus jiwa. Kita biasa dengar virus COVID-19. Tetapi dalam insurans and takaful, yang kita risaukan adalah satu virus jiwa, yakni ingin menyerah dan berputus asa. Bangun segera. Bangun segera sahabat. Ingat balik tujuan kita. Pergilah berjumpa pada mereka yang menjadi mentor kita, leader kita, partner kita, untuk mendapatkan kembali energi positif tersebut yang kita hilang. Ingat, mereka yang kita pilih tadi itu, insya Allah akan bantu kita. Saya juga pernah merasa hampir-hampir putus asa. Namun, cepat sedar. Jangan leka. Yang paling penting, jangan mudah menyerah. Jangan menyerah kepada masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Ingat, jerit sekuat-kuatnya dalam hati kita. Jerit sekuat-kuatnya pada alam yang kita bukan dilahirkan sebagai pengalah. Kita adalah lebih baik dari apa yang kita fikir, sahabat. Ingat, kita adalah lebih baik dari apa yang kita fikirkan. Kita adalah lebih baik dari apa yang kita fikirkan. We are